Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah. Jadi kelas pengajian kita diasaskan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini boleh buka di halaman 165 ataupun 172 bagi buku baru. Kita masih lagi mentadabbur ayat 5 dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri kami dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Semalam saya telah mengupas ciri-ciri ikhlas di dalam amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini insya-Allah kita akan memasuki tajuk kecil yang baru, iaitu selain daripada kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah supaya ibadah kita diterima Allah, kita juga perlu melakukan syarat kedua ini, iaitu semua ibadah mestilah mengikut Nabi, ittiba'ur Rasul. Jadi sebelum ini beberapa hari lalu saya dah membaca ayat-ayat berkaitan dengan perintah mengikut Rasul. Seperti mana dalam surah Ali Imran ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, buktikanlah dengan kamu mengikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikut itu ialah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah datangnya sunnah. Karena kita kena ingat semua perintah Al-Quran tidak semuanya datang dalam bentuk yang diperincikan. Ya, ada kalanya kita kaedah-kaedah melaksana ibadah itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran menetapkan dasar perintah. Aqimus salah, dirikanlah salah. Itu perintah. Tetapi bagaimana nak melaksanakan salat itu tidak dijelaskan secara terperinci oleh Al-Quran. Maka Nabi menunjukkan kaedah atau caranya. Sedangkan Nabi SAW sendiri dibimbing oleh Jibril bagaimana nak melaksanakan salat yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Maka Nabi pun bersolat mengikut yang diajarkan kepadanya. Kemudian Nabi mengajarkan kita cara solat yang benar seperti yang dikehendaki. Maka mengikut Nabi itu, ittiba'ur Rasul itu menjadi salah satu syarat supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam isu mengikut sunnah inilah kita perlu faham baik-baik tuan-tuan puan-puan. Di situlah timbulnya apa yang disebut bid'ah. Bid'ah ini mudah saja kita faham. Segala sesuatu berkaitan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kita tak tahu siapa yang melakukannya, kita ikut. Maka itu namanya bid'ah. Sedangkan bid'ah itu tertolak. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan puan-puan. Ketika kita membelajar tentang sunnah, mengikut sunnah Nabi, kita kena kenal bid'ah. Kena tahu apa itu bid'ah, supaya kita tidak
dirosakkan ibadah kita oleh amalan-amalan ini. Kita rasa amalan itu baik. Contoh. Ini saya bagi contoh apa yang dikata bid'ah untuk mudah dipaham begini. Nabi mengajar kita solat subuh 2 rakaat. Kan? Tetapi kita rasa tidak, kalau tambah bagi banyak kan bagus. Sebab apa? Itu rasa kita. Ikut hawa nafsu kita. Maka ada orang yang contoh. Dia menambahkan rakaat salat subuh menjadi 7, 8 contohnya lah. Karena lagi banyak kan lagi baik. Itu cara berfikir dia. Maka amalan itu tertolak. Kerana apa? Nabi tak ajar macam tu. Nabi hanya mengajar solat subuh 2 rakaat. Maka ikut yang 2 rakaat tu. Itulah namanya sunnah. Sebaliknya orang yang duk buat benda baru tadi. Ada yang kata benda baru tadi. Benda yang Nabi tak ajar kita buat. Tambah-tambah lagi. Ini dalam hal ibadat tuan-tuan kena faham. Dalam hal kehidupan harian tiada masalah. Itu tak dinamakan bid'ah. Bid'ah timbul adalah sesuatu yang dikait dengan ibadah. Sebab ibadah ni kita tak boleh melakukan dengan mengikut kehendak kita atau mengikut cara yang lain daripada cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itulah syarat yang saya baca hari ini, pagi ini kupasan dia. Ialah berkait dengan melaksanakan sunnah. Mana mengikut Nabi, ittiba'ur rasul. Ikut Nabi. Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, jangan kita buat. Kerana bila kita membuat sesuatu yang Nabi tak buat, itulah namanya bid'ah. Mana mengada-ngadakan sesuatu yang Nabi tak buat. Itu prinsip dasar bid'ah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham. Ya, bab bid'ah ni kena tahu supaya kita tidak melakukannya. Kerana ingat tuan-tuan dan puan-puan, syaitan ni sangat suka kita ni melakukan bid'ah. Kerana di situlah syaitan dapat menyesatkan kita dalam caranya yang baik. Kita rasa kita beribadah, kita buat benda yang baik. Tetapi rupa-rupanya di dalam itulah syaitan menggelincirkan kita sehingga ibadah kita tidak diterima Allah. Rugi tuan-tuan dan puan-puan. Kita rasa ibadah kita okey, bagus. Tetapi rupa-rupanya di sisi Allah tertolak. Jadi yang ini yang kita takut. Ketika ibadah kita tertolak, habislah kita ni. Apa lagi yang kita nak bawa kepada Allah? Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, prinsip mengikut Rasul ialah mengikut sunnah dan menolak bid'ah. Itu kena jelas. Bagaimana kita juga bab tauhid, kita belajar mentauhidkan Allah, tetapi dalam waktu yang sama mesti kita tolak syirik. Begitu keadaannya. Jadi sebab tu tuan-tuan perempuan, kita kena belajar dan tahu apa yang dikatakan bid'ah, apa yang dikatakan sunnah. Kita sering mendakwa diri kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak mengaku ahli sunnah tu kena bukti. Buktinya apa? Kita mengikut sunnah sepenuhnya. Dan membersihkan diri kita dari segala unsur-unsur bid'ah. Karena bid'ah itu membawa kepada kesesatan. Jadi kalau dah jelas yang itu tuan-tuan perempuan, hidup kita ni mudah saja. Ikut Al-Quran, ikut sunnah, kita selamat. Jangan ikut selainnya. Sebab ada waktunya syaitan akan menghias-hiaskan dengan amalan-amalan itu. Nampak hebat, baik. Padahal di sebaliknya adalah amalan yang tidak ada ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka dia tertolak. Jadi ingat tuan-tuan perempuan, bab mengikut Rasul ini tidaklah begitu panjang. Kita kupas setakat itu dulu. Saya ingin mengingatkan tuan-tuan puan-puan, marilah kita dengan ikhlas. Sebab kita nak mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah ni. Marilah kita dengan ikhlas, semak balik, cek balik, lihat balik ibadah-ibadah kita yang dah buat selama ni. Takut-takut jangan ada elemen-elemen bid'ah di dalamnya. Biarlah segala amalan yang kita lakukan ni benar-benar amalan yang kita ikhlas lakukan kerana Allah, mengikut Al-Quran, dibimbing oleh sunnah. Itu selamat. Makna kita solat, ikut solat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu mengikut apa yang kamu lihat aku solat. Macam mana aku solat, kamu lihat, kamu buat macam tu. Ikut Nabi exactly. Itulah makna ittiba'ur Rasul.
Dengan mengikut itu, kita selamat kerana kita berada di landasan sunnah. Itulah makna sunnah. Jadi jangan kita ni kebanyakan sebahagian besar kita memahami sunnah itu yang kecil-kecil. Ya. Bahagian-bahagian kecil yang kita anggap itu sunnah. Maka kita ikut. Alhamdulillah bagus. Tetapi ingat, sunnah yang paling besar ialah bab ibadah ni. Ikut Nabi. Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, jangan buat. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Prinsip ibadah ini, prinsipnya ialah walaupun sebahagian ulama mengatakan bahagian ibadah-ibadah ni bab furuk. Sebenarnya bukan bab furuk. Sebab bab pokok. Isu besar. Ya. Ibadah adalah isu besar. Maka tidak timbul. Contohnya, bab ibadah ni kita ikut dasar yang Quran ajar. Prinsip dasar ibadah, ingat. Ibadah asalnya haram. Tak dibenarkan, melainkan ada dalil. Itu prinsip dia. Makna kita nak melakukan ibadah ni, kita kena tahu. Aku salat kenapa? Ada dalil Quran perintah kita bersalat. Aku bersedekah. Kenapa aku bersedekah? Kerana ada dalil Al-Quran yang menyuruh kita berinfak, bersedekah, berzakat. Maka itulah yang membolehkan kita melakukan ibadah. Mesti ada dalil. Ingat tuan-tuan. Yang kedua, ikut Rasul. Ikut Nabi. Kita tak boleh melakukan sesuatu ibadah yang kita tahu memang jelas dalil, tapi ikut cara kita. Tak boleh. Sebab ibadah ini bukan sesuatu yang, sebab ia berkaitan dengan Allah, hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti laksanakan dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi mendapat wahyu. Nabi tak pernah melakukan, walaupun perkara di luar ibadah pun Nabi tak pernah bercakap, tak pernah bertindak dengan sesuatu yang mengikut hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tak pernah bertindak melakukan sesuatu dengan mengikut hawa nafsu. Sebaliknya, apa saja yang dilakukan dibimbing oleh wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu dalil bukti kuat. Dan ingat lagi, Nabi adalah manusia maksum yang Allah pelihara, Allah jaga dia. Kenapa? Kerana dia nak menjadi model, ikutan, uswah hasanah. Jadi dalam konteks uswah hasanah pun disitulah yang kita maksudkan bahawa kita ini wajib mengikut Nabi SAW. Okey. Tuan-tuan dan puan, bab ini perlu jelas tuan-tuan dan puan, kerana kita nak jaga ibadah kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik, kalau ibadah kita tu tolak, rugilah. Kita dah berpenat lelah berpuluh tahun melaksanakan solat, melakukan semua ibadah, pergi haji, mengorbankan harta benda kita, berinfak di jalan Allah. Sanggupkah kita nak rugi? Tak mungkin tuan-tuan dan puan. Jadi kita sentiasalah semak. Sebab itu belajar Al-Quran ini tindakan akhirnya ada agenda bertindak dipanggil. Mana agenda bertindak itu apa yang kita boleh laksanakan daripada apa yang kita belajar. Jadi bab yang kita belajar ni bab ibadah. Ayat 5 ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ayat yang besar, ceritanya panjang. Kerana dia melibatkan pengabdian diri kita, ibadah kita kepada Allah. Maka kupasan dia memang luas tuan-tuan dan puan. Jadi yang kita kupas ini pun dasar-dasar atau pokok saja. Kalau mendetail itu nanti kita belajar di dalam bab fiqh dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sekarang mari kita melihat. Kita dah mengupas, mentadabur ayat iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri kami. Jadi pagi ini insya-Allah kita masuk ke dalam frasa kedua ayat ini, iaitu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi bab meminta pertolongan ini juga melibatkan tauhid. Sebab kalau kita minta pertolongan kepada yang lain daripada Allah, dia boleh menyebabkan kita syirik. Tapi kena fahamlah makna minta tolong dalam hal-hal yang kita rasa
pertolongan yang memerlukan kekuasaan Allah itu. Janganlah pula kita kaitkan dengan minta tolong, contohnya minta tolong kawan kita angkatkan barang, itu isu lain. Itu hal-hal kehidupan yang kita minta tolong dalam keadaan dipanggil takdirnya bahawa dalam hidup kita memang perlukan pertolongan orang lain untuk melaksanakan kerja-kerja. Ini tidak timbul isu kerana yang itu diharuskan. Tetapi maksud minta pertolongan ini, kita minta tolong sesuatu yang besar kepada diri kita. Contoh, kita dalam kemiskinan, dalam kesusahan, kita nak lepaskan diri daripada kesusahan, maka kita kena berdoa kepada Allah. Kita tak boleh pergi minta tolong orang, tolonglah aku, lepaskan aku daripada kesusahan ini. Tolonglah aku, bagi rezeki pada aku. Minta pada yang lain pada Allah. Tak boleh. Itu prinsip dia. Kerana apa? Kerana bab rezeki, bab pertolongan yang menggunakan kekuasaan ini hanyalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah kena faham konsep nasta'in tadi. Kami minta pertolongan tadi, kita minta tolong dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang melibatkan kekuasaan dan hak-hak Allah. Contoh, rezeki. Rezeki ini hak Allah, tuan-tuan perempuan. Walaupun secara zahirnya kadang kita minta bantuan, orang menghulurkan wang ringgit kepada kita. Contohlah orang menolong, macam orang miskin. Kita bantu dia. Tetapi tidak bermakna kita memberi rezeki kepada orang itu. Ingat, rezeki dia diatur oleh Allah. Cuma pemberian kita kepada orang itu menjadi asbab atau cara Allah memberi rezeki kepada beliau. Melalui pemberian, sama ada pemberian zakat atau pemberian infak dari orang lain kepada dia. Itu hanyalah asbab takdirnya sahaja. Tetapi hakikatnya yang memberi rezeki menentu dia dapat tidak. Yang membukakan hati orang lain untuk menolong dia itu siapa? Allah. Jadi itu kena faham. Kita orang yang beriman ni kena faham sampai ke level itu. Jadi bab rezeki ni Allah punya. Kalau Allah nak bagi rezeki, sesiapa yang dia kehendaki, dia akan bagi. Kalau Allah tak nak bagi, Allah nak tahan rezeki itu. Itu kekuasaan Allah. Tak ada siapa yang boleh bagi rezeki. Begitu keadaannya. Sebab apa? Kerana Allah itu, dialah Ar-Razzaq. Dialah pemberi rezeki. Dan Allah itulah pemberi Al-Wahhab. Itu nama-nama Allah kan. Dan kerana apa? Kerana Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya. Hak milik dia. Kemudian, segala sesuatu hak Allah punya. Rezeki ni Allah punya. Jadi dia nak bagi, dia bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Dia nak tahan pun dia. Yang disebut Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa yaqdirulah. Dan dia jugalah yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Ingat tu, itu prinsip dasar. Jadi dalam hal-hal inilah yang kita tak boleh nak minta kepada selain daripada Allah. Bab rezeki, tadah tangan, lepas solat minta Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Doa kita. Minta Allah bukakan rezeki, lapangkan rezeki pada kita. Kita minta hanya kepada Allah. Kita tak boleh minta kepada selain daripada Allah. Kerana prinsip tadi ingat tuan-tuan dan puan. Rezeki ni hak milik Allah. Kalau kita faham hak milik Allah, senang kita faham dah. Ada kalanya kita pergi minta tolong orang. Tuan boleh tak tolong bantu saya kekurangan ini sebagainya. Dalam keadaan kita minta tolong kepada orang tu, hati kita kena niat. Kena faham bahawa yang nak membuka hati orang menolong kita itu Allah. Itu cara dia. Allah bagi rezeki ni dengan cara dia. Salah satu cara dengan membuka hati orang yang berada. Memberilah mereka kepada orang-orang yang tak berada itu. Jadi itulah cara Allah bagi rezeki. Allah contohlah Allah menolong orang fakir miskin. Dalam Islam kita ada zakat.
Jadi melalui pemberian zakat, orang-orang yang berzakat tadi, Allah buka hati mereka untuk berzakat. Dan dengan zakat itulah kita dapat tolong orang-orang fakir miskin dan asnaf zakat yang lain. Nampak tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak memaham bahawa hakikatnya yang memberi rezeki ialah Allah. Ketika Allah kehendaki, maka dapat. Kalau Allah tak nak, tak dapatlah. Walaupun kita berusaha, bagaimana kuat usaha kita, rezeki tak akan dapat kalau Allah tidak izinkan. Itu maksud kita tadi. Jadi bab konsep meminta tolong ni Allah ajar caranya. Bagaimana cara minta tolong? Mari kita surah Al-Baqarah. Kita lihat surah Baqarah ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا maka mintalah pertolongan bisabr dengan bersabar wassalah dan melaksanakan salat. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya itu adalah perkara yang berat kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah nak kaitkan bahawa sabar dan salat itu berat. Kecuali, mana dikecualikan kepada orang yang khusyuk. Mana insya-Allah kalau orang tu khusyuk dalam salat dia, benda-benda tadi bersabar, bersolat itu tidak berat. Itu maksud dia. Pokoknya di sini kita kena faham perintah Allah. Allah kata wasta'inu. Minta tolonglah. Dengan cara sabar dan salat. Ini prinsip. Sebab itu ayat ini nampak pendek tapi kita kena tadabbur betul-betul untuk memahami apa makna, bagaimana caranya yang Allah kata kena ada dua syarat tadi. Ya, nak minta tolong mesti ada ciri-ciri sabar dan solat. Kemudian kita lihat dari itu ayat 45 kita melihat pula ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu semua dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan, ingat ayat ini seolah-olah mengulangi apa yang disebut dalam ayat 45 tadi. Ini dua-dua ayat ni berada dalam satu surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah. Jadi seolah-olah mengulangi. Allah kata minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi sabar ini adalah satu sifat terpuji yang mana Allah sebut dia. Allah angkat darjat orang-orang yang bersabar. Allah puji. Allah beri ganjaran, Allah kata kepada orang-orang yang bersabar. Jadi maknanya apa? Maknanya sifat sabar itu adalah satu sifat yang terpuji di sisi Allah. Dan ia bukanlah satu sifat yang mudah kita nak capai, mudah kita nak bentuk sifat sabar itu tidak. Ia adalah sesuatu yang Allah sebut tadi. Wa innaha lakabirah. Nak dapatkan kesabaran itu bukanlah senang tuan-tuan, puan-puan. Kita menyebut mudah sabar. Tetapi nak menghadapi sesuatu dengan sabar itu tidaklah semudah kita menuturkan. Ingat tuan-tuan puan-puan, Allah jadikan mati dan hidup kita sebagai ujian, cobaan. Salah satunya melalui bala atau cubaan ujian Allah inilah Allah nak melihat siapakah di antara kamu orang yang sabar. Jadi untuk melihat itu Allah menguji manusia
dengan pelbagai ujian. Kemudian daripada ujian itulah Allah melihat siapa orang yang sabar. Ya tuan-tuan dan puan, mari kita lihat surah Ali Imran ayat 14-15. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ayat 15 hingga 17 surah Ali Imran. Allah sebut di situ Allah melihat orang-orang, melihat hamba-hambanya. Allahu basirun bil ibad. Allah sentiasa melihat hamba. Siapa hamba tadi? Dijelas dalam ayat 16, itulah orang yang berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Maka ampunlah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Siapa mereka itu yang berkata, berdoa sedemikian? Siapa? الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ada 5 golongan, iaitu orang-orang yang tamak, orang yang sabar, orang-orang yang siddiq benar, orang-orang yang qanit kuat beribadah kepada Allah, orang-orang yang wal munfiqin berinfak di jalan Allah, wal mustaghfirin dan mereka yang sentiasa meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. 5 kelompok. Dan 5 kelompok ni satu daripadanya ialah orang-orang yang sabar. Jadi ini kelompok, Allah sebut kelompok ibad. Kelompok hamba-hambanya. Yang pertama ialah orang yang sabar. Kemudian orang yang benar, siddiq. Kemudian orang yang taat beribadah. Kemudian orang yang berinfak. Dan yang kelima, orang yang mohon ampun di waktu sahur. Tuan-tuan membuat 5 kelompok yang Allah akui sebagai hamba-hamba dia. Salah satunya ialah yang pertama orang yang sabar. Jadi demikianlah hebat ataupun tingginya ganjaran kedudukan orang-orang yang sabar di sisi Allah. Ingat tuan-tuan dan puan, 5 kelompok yang Allah angkat darjat mereka sebagai kelompok hamba-hamba dia, al-ibad.
wallahu basirun bil ibad. Jadi Allah kata, siapa ibad itu? Itulah dia orang yang, maknanya 5 kelompok. Pertama orang yang sabar. Kedua orang yang siddiq, orang-orang yang benar dan membenarkan. Yang ketiganya orang-orang yang qanit, orang yang kuat beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang keempatnya orang-orang yang berinfak, dan yang kelima orang yang memohon ampun di waktu sahur. Ini 5 kelompok yang Allah kata mereka inilah hamba-hambaku. Ingat tuan-tuan dan puan, kita nak dapat martabat hamba kepada Allah, itulah martabat yang paling tinggi di sisi Allah. Kerana apa? Ingat balik, akhirnya kita nanti Allah panggil kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ingat, Allah kata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah. Kembali ni semua orang akan balik. Jadi Allah, kita semua akan mati balik kepada Allah. Tapi jiwa yang tenang tadi, an-nafsul mutmainnah ni, dia balik kepada hamba dalam keadaan Allah terima dia sebagai apa? Dalam keadaan Allah redha dia dan dia redha kepada radiyatan mardiyah. Kemudian Allah kata, fadkhuli, maka masuklah kamu fi ibadi, dalam kelompok hamba-hambaku. Itulah tuan-tuan perempuan, hebatnya kita nak dapat martabat ibadullah. Dapat kita diterima masuk ibadullah, selamat. Kenapa Allah kata, wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam jannahku. Itulah matlamat akhir kita. Jadi tuan-tuan perempuan, salah satu syarat untuk mendapat martabat hamba-hamba Allah itu ialah bersabar. Jadi sebab itu kita belajar dan cuba berusaha memahami ciri-ciri sabar ini. Ya. Tapi dalam ayat yang kita baca, Allah kaitkan sabar itu salah satu cara kita nak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dulu tuan-tuan perempuan kuliah kita pagi ini. InsyaAllah pagi besok saya akan kupas bab ini, ya, dengan lebih mendalam dan panjang lagi insyaAllah. Kita sambung besok hari kuliah berkaitan dengan bagaimana cara kita nak minta tolong kepada Allah. Jadi sekadar itu dulu, saya akan buat catatan nota kuliah kita pagi ini. Kita telah membaca beberapa surah. Kita dah tadabbur ayat 2:45. Kemudian saya juga mengupas ayat 53. Itulah ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini. Dan tuan-tuan boleh mengambil catatan untuk nanti. Tuan-tuan dan puan boleh melatih diri mentadabbur ayat-ayat yang telah kita bincangkan pagi ini. Sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.